Jangan kamu tolong-menolong pada benda yang berdosa dan benda yang membawa kepada pergaduhan. Jangan tolong. Tuan-tuan, tolong di situ rosak, tuan. Rosak apa ni? Tak masuk syurga kita. Ni yang kita kena faham daripada surah Al-Hujurat ayat 7. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahawasanya di kalangan kamu ada Rasulullah. Ayat inilah ayat ayah pin pakai ni. Ayat inilah yang dia pakai, ayat inilah orang Hulu Kelang pakai. Dia kata wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di kalangan kamu ni ada Rasulullah. Orang nampak siapa kalangan kita ni? Lalah dia kata dia tak faham ayat ni cerita tentang apa. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi dah lepas dia. Okey Ustaz, kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir, daripada mana pula datang Nabi Isa? Nabi Isa adalah Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad, dan dia akan datang semula. Dia tidak membawa ajaran baru, dia tidak membawa hukum baru. Dia diturunkan semula kepada dunia ini. Dia bukan mati pun sekarang. Allah angkat dia, letakkan tempat dia yang tertentu. Nanti di akhir zaman dia datang balik nak betulkan kepada manusia, dia bukan anak Allah. Dia bukan anak Allah. Dia datang nak bagi tahu Allah tu Tuhan kita. Dia bukan anak Allah. Nabi Isa nak bagi tahu akan datang di akhir zaman. Dia datang nak bagi tahu pada kita, dia bukan anak Allah. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah Nabiullah. Dia bukan anak Tuhan. Nabi Isa akan datang bagi tahu kepada orang-orang yang menganggap dia anak Tuhan. Maknanya Nabi Isa pun tak kata dia anak Tuhan. Dia adalah Rasul. Dia adalah Nabi. Jadi tuan-tuan, orang Kristian kata bahawa Nabi Isa ni anak Allah. Padahal Nabi Isa sendiri pun kata dia bukan anak Allah. Kalau Nabi Isa yang diangkat dikatakan oleh mereka sebagai anak Allah pun mengatakan bahawa dia bukan anak Allah, kenapa kita nak membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah? Kenapa kita nak redha dengan perbuatan orang kafir? Yang terbaru ni mereka minta lagi supaya dibenarkan penggunaan kalimah Allah pada orang-orang bukan Islam, orang Kristian dalam Bible mereka. Kenapa kita nak redha pula? Nabi Isa kata aku bukan anak Tuhan. Mereka kata Isa anak Tuhan. Nabi Isa kata nahi kabinahi, aku bukan anak Tuhan. Kalau tuan-tuan setuju orang Kristian guna kalimah Allah, tuan-tuan tak setuju dengan Nabi Isa. Tuan-tuan dah tak setuju dengan Nabi Muhammad yang mengatakan Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Sebab ada orang Islam kata, apa salahnya orang bukan Islam nak guna kalimah Allah? Allah pun Tuhan mereka juga. Betul, Allah tu Tuhan mereka. Yang mereka faham Allah tu macam mana? Mereka faham Allah tu ada anak, Allah tu ada isteri. Adakah itu Allah yang kita faham? Tak. Kalau begitu kamu tak boleh guna kalimah Allah, sebab penyalahgunaan kalimah. Saya ni dulu AJK Surau Al-Azim. Dulu bila entahlah, bila mesyuarat agung saya kalah. Saya tak jadi AJK dah. Saya bawa tong derma pi kutip seluruh Hulu Kelang, Keramat semua ni. Kutip derma. Saya ni AJK masjid, AJK surau. AJK ni marah tak? Kami tak pernah lantik dia, kami tak pernah suruh dia. Dia bukan AJK kami. Kenapa dia duk guna nama AJK lagi? AJK pun marah. Penyalahgunaan nama, report polis tuan. Takkan tuan-tuan nak setuju dengan kalimah Allah yang Allah tu ada anak, Allah ni ada bini? Takkan tuan-tuan nak setuju? Kamu dah menyalahgunakan kalimah Allah, kami tak bagi guna. Kalau kamu nak pakai, guna Tuhan, guna God yang kamu duk pakai. Ini benda yang kita kena ada. Ni Nabi sebut pada kita, benci kepada kekufuran. Orang yang mengatakan Allah itu ada anak, orang yang mengatakan Allah itu ada isteri, orang ini kufur. Kalau tuan-tuan suka pada mereka, tuan-tuan juga boleh jadi kufur. Sebab tu iman kena ada. Pertahankan yang benar.
Pertahankan. Serupalah dengan Nabi Muhammad. Kalau orang tuduh Nabi macam-macam, kita marah. Kita marah. Ada orang jumpa saya, dia kata Nabi Muhammad ni menangkan laki-laki je. Mentang-mentanglah dia laki-laki, dia menangkan laki-laki. Oi, tuan-tuan, saya bawa dia, saya basuh dia betul-betul, gerah. Ada yang kata Nabi Muhammad ni gila seks, nikah ramai, nikah banyak. Macam-macam tuduhan. Kita marah. Habis tu kenapa kita tak marah? Orang kata Allah ni ada anak. Di mana iman kita? Kenapa kita tak terasa bila ada orang kata Allah ni ada isteri? Tuan-tuan tahu apa maksud Tuhan Allah, apa maksud Tuhan anak, Tuhan bapa? Kenapa mereka angkat Nabi Isa jadi Tuhan? Sebab mereka mengatakan bahawa Allah dah tua. Bila Allah tua, Allah tak boleh mentadbir alam. Allah perlukan pembantu yang lebih muda, maka diangkatlah Nabi Isa jadi pembantu Tuhan. Adakah kita boleh setuju dengan Allah yang mereka faham? Mereka faham Allah tu tua, tak larat, letih. Bila mereka katakan Allah menggunakan keadaan demikian yang tak betul, wajib kita bantah. Dan kita tak boleh jadi diam. Saya duk tunggu siapa nak bantah. Siapa yang berani? Bantah pun jengkai muka dia. Han cakap banyak-banyak aku sepak lagi kot. Apa lagi hang tak nak di Malaysia ni? Apa lagi yang tak ada lagi? Yang bukan hang minta. Bagi betih nak paha, bagi paha nak apa pula? Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, kita kena tunjuk benci dia. Dalam bab lain kita boleh bekerja sama, tapi kalau dalam bab tauhid, dalam bab agama kami, kamu jangan duk tunjuk lebih-lebih pada kami. Kami lebih sayang kepada Allah, kami lebih sayang kepada Nabi, melebihi hak kita duk buat sekarang. Jadi ini tuan-tuan yang benar-benar kena ada. Baik, ayat ini apa maksud? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Apa maksud? Ketahuilah bahawasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah. Maksudnya apa? Nabi Muhammad dah wafat, dah tak ada dah. Tapi hukum Nabi Muhammad masih ada. Hadis Nabi Muhammad masih ada. Jadi apa yang kita cakap, apa yang kita buat, tolonglah rujuk kepada Nabi, yakni rujuk kepada hadis. Itu saja. Nabi dah tak ada, tetapi hadisnya masih ada. Huraian-huraian hadisnya ada. Ulama-ulama muktabar ada. Maka janganlah kita mendahului pendapat kita melebihi daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan kita pandai nak ijtihad pula. Ada benda yang patut kita ijtihad, ada benda yang tak boleh kita ijtihad. Sebab hari ni banyak orang menggunakan kalimah ijtihad tak habis-habis. Sampai kadang-kadang melangkaui tahap dan kebolehan dia untuk berijtihad di dalam sesuatu isu. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita ambil Rasulullah sebagai hakim kita, aman kita tuan-tuan. Cubalah kita bagi jawapan. Jawapan yang kita bagi itu, jawapan itu bersandar pada Quran dan hadis. Nescaya betul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu ada masalah di dalam sesuatu perkara, rujuklah kamu, kembalilah kamu pada Allah, kembalilah kamu pada Rasul, Al-Quran dan hadis. Oi, senang tuan-tuan hidup. Dah ada panduan. Apa yang nak pening kepala? Apa lagi yang nak pening kepala? Kalau Nabi buka kitab dia ada. Ustaz, apa hukum saya berpakaian macam ini? Nabi ada cerita.